Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okay, bersama saya Abang Sam Turbo daripada Turbo Diagnostic. Mari kita sembang turbo. Okay, ni pun dah petang. Okay, sebelum kita close, staff pun dah balik dah. Ni session ni buat saya dengan ni lah, dengan penonton-penonton mana yang mengikuti kami. Dan nak cerita pasal hari ni, nak buat satu perkongsian tentang apa kita buat. Tengok ni semua tengah busy ni. Okay, tengah busy, nampak? Tengah busy. Nak pasang ni semua tengah. Ni pun tengah nak buat upgrading. Ini tengah ada ni yang depan saya ni, turbo charger tengah nak check tolerance. Okay, tolerance. Tolerance. Okay. Kau tengok ni, kita tengah, ni adalah return job. Mana tak ada kata return because dia punya engine ni dah baru pakai, kemudian dan ada masalah bila tengah bawa, kemudian engine dia start ada problem, dan apa yang berlaku ialah engine dia out terus. Engine dia terus out dan kemudian dia defect pada turbo. Dan ni kita dah bersihkan semua, kemudian kita dah buat installation. Ini antara perkara yang paling penting di dalam di dalam inspection kita. Selepas kita buat diagnose dia, kemudian kita buat pembersihan, kemudian kita buat installation untuk menentukan apa barang yang perlu tukar, dan fitting dia ialah kita kena buat macam ni lah. So kita kena check tolerance dia, tolerance bearing ni. Tolerance ni yang penting ni. Sebab dia menentukan keimbangan sebuah core yang kita pasang tu, imbangan fitting dia penting di dalam kita buat inspection fitting bearing lah. Jadi kat sini saya share adalah tolerance bearing yang harus ada di dalam inspection punya method ni. Dia fitting bearing tu tidak boleh melepasi dia daripada 0.35, 0.35, 38 tu dah crucial lah. So tolerance bearing ni boleh dikatakan selai rambut. So selai rambut, jadi bila tolerance bearing ni out, dia cecah 40, jadi housing ni tak boleh nak pakai lah. Selalunya kalau kita yang mana repair kat luar tu sendiri, barangkali yang ini tolerance bearing ni dia tak check. Sebab ini akan menyebabkan kipas ni berlaga antara satu dengan lain lah. Dia akan berlaga dekat bahagian casing, akan berlaga casing, jadi sini akan berlaga, maka turbo tu dah terus jadi off balance. Jadi salah satu dia, kita selepas selesai buat pasang core ni, baru kita akan buat test machine lah. Yang penting ni sangat penting. Jadi ini antara part-part penting dalam sudut pemasangan turbo charger. Jadi kalau tengok kat sini pun kita tengah havoc, nak buat banyak modification, order pun banyak kan. Jadi kita tengah susun satu-satu job kita untuk memenuhi kita punya klien punya permintaan lah. Jadi ini TD05 upgrade 20G 54, 52, 52. Okay, kalau tengok ni upgrade version lah, 20G. G-Ready punya pattern macam ni lah. Tapi G-Ready dia tak ada bilet lah. Yang ada cuma adalah cast wheel size 52mm. Kalau 25G, dia kat sini dia 58, kat sini dia 54, 55 macam tu. Tapi memang sebenarnya kalau ikutkan scale tu, sebenarnya dia untuk buat fitting TD05 maksud sebenarnya tak berapa ni lah, tak berapa padan. Sebab apa, casing tu kecil. So bila 25G tu kita sumbat juga masuk kat housing 20G TD05 tu, dia akan melahirkan, dia akan buat angin tu lebih panas. Sebab apa, tempat yang sempit, friction berlaku sangat tinggi. Pressure tu dalam tekanan yang sangat tinggi di dalam ruang yang sangat kecil, maka apa yang berlaku adalah angin tu yang dihasilkan adalah yang sangat panas.
So dia tak berapa efisien, sebab pembakaran yang cantik adalah bila dia dia menerima kadar angin yang penuh dengan oksigen. Tapi bila dia angin keluar ni udara panas, oksigen drop. So bila dia buat pembakaran, apa yang berlaku ialah pembakaran tu cantik, dan nak kena set up tuning tu terpaksa banyak adjustment kena buat lah. Jadi itu antara berkaitan flow yang sangat tinggi, ruang casing yang sangat kecil. Jadi bila kita buat modification untuk 20G ni, ni yang penting. Ni dia panggil penting, shock ni penting. Okay, shock ni penting. See? Okay. Shock ni dia banyak membantu di dalam penyudutan angin dan menyimpan angin, dan dia juga membantu untuk floatkan kipas ni dalam bila dia turn tu dengan keadaan lebih ringan. So dia tidak bila keadaan kipas ni dah memang ringan. So bila dia dah ringan, bila kita campur pula dengan shock tu, dia akan floatkan kipas ni. So dia bantu untuk tidak terlalu stres dekat bahagian truss tu. So kalau stress truss, bahagian truss tu dia stress, apa yang berlaku ialah dia akan kuasa penarikan bahagian hadapan kuat. Adalah sebab casing tu sempit, kemudian dia pusing laju. Jadi dia tidak membantu banyak untuk bagi relief pada kipas, tetapi dia hanya memberi stres kepada core, center core ni. Tu yang jadi bila kita terpaksa buat shock ni, khususnya untuk membantu di dalam dalam proses ataupun penjanaan tenaga turbocharger ni. Okay. So ini salah satu creation 20G. Banyak juga kita buat, dan dia perlu makan masa sebab kita buat tu daripada raw, daripada solid alloy yang raw. Jadi solid alloy yang raw ni kita terpaksa mengalami beberapa proses. Ini pun saya dah hantar untuk CNC kan barang ni. Jadi harap-harap dengan adanya barang yang dah siap, kita akan percepatkan proses kita lah kan. Yang mana tengok tu boleh share lah share berbanyak. Itu antara perkongsian petang ni, iaitu limitation of tolerance dekat bahagian side bearing, dan juga kesan dia bila tolerance bearing tu dah out, dan apa yang berlaku adalah pelanggaran antara kipas depan dengan kipas belakang. Dia melanggar, bukan dia berdua langgar, dia melanggar dekat bahagian profile tu, profile housing tu. Maka kat situ nanti sini pemakan, kemudian kipas ni dengan ni dia akan jadi off balance, dan dia akan mula start belaga. Dan bila kita strive turbo tu, kemudian dia akan datang vibration lah. So bila datang vibration tu akan makin kuat laga. Bila makin kuat laga, maka turbo ni tak lama. Tak lama. Jadi penting bila kita buat fitting ni. Contoh bila kita dah start buat fitting ni, kita dah check tolerance tu, kemudian dia out. Out tolerance tu terlalu besar, maka housing ni kita tak pakai, ataupun kita terpaksa buat oversize bearing untuk buat fitting. Masih boleh lagi dalam usaha boleh pakai dan boleh repair, tapi dia terpaksa buat oversize bearing oversize bearing. Jadi ini antara perkara penting untuk kita buat inspection dalam pemasangan lah, sebelum kita rectify barang ni boleh pakai balik ke apa, because this is job yang baru siap, kemudian dia pakai kereta tak lama tu and then rosak. Dalamnya ada performance kit untuk TD05. Okey, apa yang kita buat sini adalah kita cuba sebaik mungkin untuk letak performance kit supaya dia boleh support shaft yang besar kan. Tetapi overspooling kita tak boleh control. Overspooling kita tak boleh control sebab ini ekspektasi kita penjanaan kuasa lebih kurang dalam 380 horsepower kan. 380 horsepower ni, ini limitation dia. So andai lah kita strive dia untuk 400 horsepower, turbo ni tak sesuai. Alang nak pakai yang besar, pakai turbo yang betul-betul boleh bagi power. Betul-betul turbo yang bagi power. Jangan strive kan turbo kecil ni kan.
Kalau kata alah saya nak pakai juga TD05 ni, dan kita pakai TD05 ball bearing, kita masih lagi support pemain-pemain turbocharger ni, dan kita keep on bagi advising, kita keep on bagi nasihat. Kalau tak boleh ni kita pakai ni, tak boleh ni pakai ni. Sebab apa? Kita nak masyarakat tu dan community yang main tebu ni merasa boleh main perkara-perkara ni kan. Kalau saya tak kongsi benda ni, barangkali orang akan pergi kedai beli je. Dia tak dapat nasihat macam ni. Jadi dia pun tak tahu dia tukar barang apa kan. Jadi feedback terhadap TD05 ball bearing yang belakang dia lagi kecil daripada ni, yang dan depan besar, bagus, dah pasang dekat GSR, dia yang pasang dekat Volvo, and then dia punya feedback dia sangat baik lah. Sebab apa? Dia memang dapat reducekan lagginess, dan dia hantar power tu di bahagian mid range. Jadi kalau siapa yang berminat untuk nak buat TD05 ball bearing, nanti bolehlah Roger, bolehlah message tanya macam mana. Jadi kalau bahagian yang ni nak buat ni pun kita buat juga, tapi kita buat jugalah, kita buat juga benda ni. Kita buat yang 20G ni, walaupun kita tak berapa advice, sebab kebanyakan orang yang buat 20G ni, dia nak stress power dia bila dah sampai 380 tu dia nak push lagi. Kat situ di luar bidang kuasa kita. Pasal itu kita dah bagi stress kepada tebu sizing, sebab every tebu ni dia ada size dia. So size dia tu dia ada limitation yang dia buat kat situ lah. Sebab apa kita dapat detect kat situ ialah bila kita tengok G yang ISO sarankan daripada size ini adalah limitation dia banyak ni. So daripada side balancing kita buat balancing sampai tahap tu, memang dia akan limitation sampai banyak tu je. So kita balance ikut purata size dia dan ikut yang disarankan oleh ISO 9001 kan. Jadi kita ikut sampai tahap tu saja. Sebab bila kita tengok kan, purata tu akan break bila orang akan go for further. Tapi bila kita tengok dekat bahagian graf tu dia tunjukkan kalau go further saja, dia punya size dah berbeza dah. Maksudnya dia orang dah calculate dah limitation of satu material ni, size dia dan by material dia dah kira dah. Over than that means kita dah main over dah daripada apa yang kita ada. Jadi kat sini kita bagi limitation. Kadang-kadang orang langgar juga, saya faham dia juga orang langgar boosting apa semua. That's why instead of kita langgar buat boosting, nak bagi tengok boost lagi tinggi, that's why kita kena buat jugalah shock ni. Kita help untuk dia orang dapat juga boosting tapi without increasing boosting. Kebanyakan yang pakai shock ni, dia orang dah tak main 1.5 bar, 1.8 bar dah. Dia orang reduce kepada 1.2, 1.1 bar, 1 bar pun dia reduce. Pasal apa? Flow tu dah tinggi. So itu sebenarnya fokus bila kita buat modification. Kita nak orang tu bukannya menjahanamkan tebu, tetapi dia dapat power pada RPM yang sama, pada masa sama, dia belanja tu pada perkara yang betul, dan dia dapat teknologi tu, dan dia sendiri rasa power tu datang. Itu sajalah. Saya rasa sekejap saja saya pun nak buat ni pun dah lebih dah waktu. Jadi sedikit perkongsian saya ni harap di-sharekan, kemudian dapat manfaat lah. Kalau tak faham boleh tanyalah, ataupun boleh WhatsApp ke macam mana ke. InsyaAllah bertemu lagi. Perkongsian ni hari ni alhamdulillah, semoga dapat difahami dan di-share banyak-banyak, dan semoga ilmu ni mengalir, jariah mengalir insyaAllah. Aku boleh qali hadza wa astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.